So, persoalan saya yang pertama yang saya nak ajukan kepada Cik Khatijah, apakah sebenarnya peranan ataupun fungsi dan kepentingan adanya pentadbir bagi sesebuah harta pusaka itu? Mungkin Cik Khatijah boleh perjelaskan dari sudut pentadbir secara keseluruhannya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zarul atas soalan yang diberikan. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut apa itu fungsi pentadbir, kita jelaskan secara ringkas apa itu pentadbir. Pentadbir adalah individu ataupun syarikat amanah yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka si mati. Setiap orang yang dah meninggal dunia dan meninggalkan harta di Malaysia perlu dilantik seorang ataupun syarikat amanah untuk menguruskan harta pusaka beliau, supaya tiada lagi apa-apa harta yang masih ditinggalkan di atas nama beliau. Selagi mana harta tersebut masih atas nama beliau, maka harta tu terbeku, tak boleh nak dibuat apa dengan harta-harta tersebut. Jadi pentadbir ni boleh dilantik dalam dua situasi. Pertama sekali, pentadbir boleh dilantik apabila si pemilik harta semasa hidupnya dia buat wasiat. Dilantik terus siapa yang nak diamanahkan untuk menjadi pentadbir dia. Ataupun sekiranya si mati yang mati tanpa wasiat, maka waris faraid yang ditinggalkan berhak melantik pentadbir untuk menguruskan harta pusaka si mati ni tadi. So sekiranya yang tanpa wasiat ni, waris faraid perlu bersetuju untuk melantik siapa untuk menjadi pentadbir. So lepas dah ada kata sepakat siapa nak lantik menjadi pentadbir ataupun yang dah diwasiat tadi, yang mana diwasiat boleh terus mendapatkan surat geram probit di Mahkamah Tinggi. Tapi kalau yang tanpa wasiat ni tadi, waris-waris faraid ni tadi boleh mendapatkan surat kuasa sama ada daripada Mahkamah Tinggi ataupun daripada Amanah Raya ataupun daripada unit pusaka kecil, bergantung kepada nilaian harta yang ditinggalkan. Jadinya setelah didapatkan surat kuasa ni tadi, barulah pentadbir ni boleh menjalankan tugas beliau secara rasmi untuk menguruskan harta pusaka si mati. Pentingnya pentadbir ni untuk dilantik kerana hanya pentadbir ni yang akan diberi kuasa oleh sama ada Mahkamah Tinggi ataupun Amanah Raya unit pusaka kecil ni untuk menguruskan apa-apa harta yang ditinggalkan di atas nama si mati. So dekat situlah datangnya pula fungsi pentadbir. So pentadbir ni bila dah dilantik secara rasmi, tugas utamanya adalah untuk dia kenal pasti apa aset yang ditinggalkan. Ada tanah, ada rumah, ada hutang, apa-apalah hutang, aset berserta dengan liability, aset dan juga hutang. Setelah kalau ada aset mana yang boleh dicairkan dan disimpan di satu akaun amanah. Kalau ada aset yang tak boleh dicairkan, kena buat pindah milik kepada waris-waris. So dia kenal pasti aset-aset yang ditinggalkan, dia kenal pasti pula apa hutang-hutang yang ditinggalkan, hutang dunia dan hutang akhirat. Hutang dunia, hutang dengan bank, hutang dengan kalau ada hutang dengan individu, kalau ada hutang dengan mana-mana badan-badan berkaitan, hutang akhirat, haji yang belum ditunaikan, puasa yang belum diselesaikan fidyahnya, zakat simpanan, zakat tahun terakhir yang perlu diselesaikan. So pentadbir ni dia kenal pasti apa aset, kenal pasti apa hutang, dan seterusnya dia kena selesaikan dulu hutang dunia dan akhirat ni, termasuklah juga kos-kos pentadbiran harta pusaka ni dia kena selesaikan juga. Selepas tu dia kena tengok pula kepada pembahagian harta pusaka tu sendiri. Sama ada pembahagian tu nak dibuat mengikut hukum faraid ataupun mengikut persetujuan waris-waris tu sendiri. Ini bergantung baliklah. Kalau yang ada wasiat tu, pentadbir dia kena tengok balik wasiat. Sekiranya ada pemberian kepada yang bukan waris, maksimum 1/3 wajib dilaksanakan. Kalau yang tak ada wasiat, maka pentadbir ni kena bertanya balik dengan waris-waris faraid ni apa persetujuan mereka. Sekiranya kesemua bersetuju untuk mengikut faraid, maka pembahagian perlu dilaksanakan mengikut faraid. So kalau ada tanah-tanah nama si mati, maka pentadbir ni yang kena buat pindah milik tanah tu daripada nama si mati kepada nama waris ni tadi. Kena masukkan nama waris-waris ni dalam geran. Kalau ada tanah-tanah yang perlu dijual, contohnya waris semua setuju, okey tanah 1 keping ni nak jual, semua orang perlu bersetuju dengan harga jualan, dan pentadbir ni lah yang akan sign perjanjian jual beli. Pentadbir ni akan sign anything atas kapasiti pemegang amanah si mati.
kalau ada cash perlu dibahagikan kepada waris-waris ni balik setelah ditolak hutang dunia akhirat. So salah satu tugas pentadbir ni dia kena sediakan juga penyata akaun untuk dia jelaskan kepada waris-waris apa harta yang dikumpulkan, apa aset yang dicairkan, apa harta yang digunakan untuk selesaikan hutang. So dia kena every single cent yang ada atas harta pusaka tu dia kena tunjuk bayar hutang banyak mana, bayar lawyer banyak mana kalau pakai peguam, kalau bayar stamp duty, kos pindah milik, semua kos-kos tu semua perlu ditunjukkan kepada waris untuk semua waris faham bahawa pentadbiran harta pusaka tu dijalankan secara orang kata tanpa apa-apa maklumat terselindung, secara transparent, jelas dia, semua orang tahu apa yang keluar masuk dalam pusaka tu. Maka fungsi pentadbir ni paling penting adalah untuk menjaga kepentingan harta pusaka tu sendiri dan juga menjaga kepentingan waris-waris. Dia kena pastikan segala hutang diselesaikan, dia kena pastikan semua waris-waris faraid mendapat manfaat daripada harta yang ditinggalkan dan mendapat hak-hak yang ditinggalkan kepada waris-waris ni tadi. So pentingnya pentadbir ni dilantik. Kalau pentingnya pentadbir ni dilantik untuk pastikan harta pusaka tu berjalan selepas kematian kita. So itulah antara fungsi-fungsi pentadbir yang boleh saya jelaskan kat sini.